Tiba-tiba datang seorang nasionalis Serbia, nama dia Gavrilo Princip, datang dan tembak kedua-dua Archduke Franz Ferdinand ni dan juga isterinya. Hai guys, so hari ni kita nak sambung lagi sembang pasal sejarah dunia. Dan daripada komen-komen yang aku dapat, ramai daripada korang yang minta untuk aku cerita pasal Perang Dunia Pertama. Dan ya, hari ni aku akan sembang pasal permulaan Perang Dunia yang Pertama. Tapi sebelum tu, bagi siapa yang belum lagi subscribe, sila tekan subscribe button, like dan juga share video ni. So kita tengok dulu background sebelum berlakunya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Okay. So basically negara-negara Eropah ni berada dalam kelasnya tersendiri. Mereka berada dalam zaman kecanggihan teknologi, ketinggian budaya, fashion dan sebagainya. Dan secara asasnya kebanyakan daripada negara-negara Eropah ini merupakan empire yang menguasai banyak kawasan di Asia dan juga Afrika pada waktu tersebut. Jadi negara-negara Eropah ni sebenarnya dah mula menjangkakan akan berlakunya peperangan sesama mereka sendiri di antara negara-negara Eropah ni. Dan kalau kita tengok sebelum tu lagi, negara Jerman sebagai contohnya dah mula membesarkan angkatan tentera laut diorang. Diorang bina banyak kapal-kapal laut perang, yang mana masa tu telah menyebabkan kuasa laut terbesar dunia pada waktu tersebut, British, mulalah rasa tergugat. So ceritanya bermula di sebuah kawasan di Sarajevo. Sarajevo masa ni berada di wilayah Empire Austro-Hungary. Tapi Sarajevo ni merupakan satu kawasan yang mempunyai populasi yang majoritinya adalah orang Serbia. So apa yang jadi, pewaris kepada takhta Empire Austro-Hungary, nama dia Archduke Franz Ferdinand, dia datang untuk melawat kawasan di Sarajevo tersebut. So bila dia datang, of course datang dengan naik kereta, tak ada bumbung, datang dengan isteri dia, buat macam perarakan macam tu. Dan tiba-tiba datang seorang nasionalis Serbia, nama dia Gavrilo Princip, datang dan tembak kedua-dua Archduke Franz Ferdinand ni dan juga isterinya, yang mana menyebabkan kematian pewaris takhta Empire Austro-Hungary tersebut. Dan of course ini telah menyebabkan kemarahan Empire Austro-Hungary pada waktu tersebut. So Empire Austro-Hungary pun tuntut macam-macam daripada negara Serbia pada waktu tu. So dia minta macam-macam lah, tapi negara Serbia tolak semua tuntutan daripada Empire Austro-Hungary tersebut. So Austro-Hungary apa lagi masa tu ajak kawan dia, Austro-Hungary masa ni dia gang dengan negara Jerman, ajak negara Jerman untuk serang negara Serbia. Tapi Serbia ni pun dia ada abang long dia juga, dia ada gang dia masa tu. Serbia ni adalah kawan rapat kepada negara Rusia pada waktu tersebut. Jadi apa-apa yang berlaku kepada Serbia, Rusia biasanya akan datang untuk backup negara Serbia. Dan negara Rusia ni pula mempunyai perjanjian dengan negara Perancis, yang mana apa-apa perang yang melibatkan negara Rusia, Perancis akan datang backup. So Jerman gang dengan Austro-Hungary berlawan dengan Perancis, Rusia dan juga Serbia pada waktu tersebut. So British macam mana pula masa tu? British masa mula-mula bila Perancis datang untuk minta tolong join perang tersebut, British kata maybe, tapi dia macam tak confirm lah nak join. So dia datang kemudian. Maka bermulalah Perang Dunia Pertama. Bila negara pertama yang mulakan serangan tersebut adalah negara Jerman. Strategi peperangan Jerman ni adalah sebab dia berada di tengah-tengah di antara Perancis dan juga Rusia. Negara Jerman ni plan untuk kalahkan negara Perancis dulu, sebab Rusia adalah sebuah negara yang besar. Jadi dia mengambil masa yang agak panjang, agak lambat untuk datang untuk menyiapkan tentera-tentera dia. So dia punya plan attack Perancis dulu, settle Perancis and then lawan dengan Rusia. Tapi ada satu masalah yang lain. Sempadan di antara Jerman dan juga Perancis, Perancis dah ready siap-siap, banyak kubu-kubu perang yang memang sangat-sangat susah untuk Jerman nak tembus. Jadi ini akan memakan masa yang panjang. Jadi Jerman decide untuk lalu atas, lalu Belgium, baru masuk ke arah Perancis.
Okey. Tapi masalahnya Belgium tak benarkan Jerman dengan askar seramai 750,000 orang datang lalu negara diorang macam tu je. Okey, diorang fight, diorang tak bagi Jerman lalu. Okey, dan Jerman terpaksa kalahkan negara Belgium dulu. Ini akhirnya menyebabkan masalah yang lain pula. Sebab apa? Sebab negara Belgium adalah sebuah negara neutral, okey, yang mana sekiranya apa-apa berlaku kepada negara Belgium, British akan datang support. Ini telah menyebabkan British untuk join Perang Dunia Pertama, geng dengan Perancis, Rusia dan juga Serbia. Jadi serangan tentera Jerman masuk melalui Belgium, okey, dan seterusnya mara terus ke dalam Perancis, okey. Dan dalam ekspedisi peperangan tersebut, Jerman dapat mara dengan agak lancar lah. Bila dah nak masuk Paris, diorang dapat tentangan yang agak hebat daripada tentera Perancis dan juga British pada waktu tersebut. Okay. Dan dalam masa yang sama, masalah lain pula datang. Negara Rusia dah ready untuk join perang tersebut. Okay. Jadi Jerman pun terpaksa minta tolong Austria-Hungary untuk lawan dengan Rusia. Okay. Jadi Austria-Hungary pun pergi lawan dengan Rusia. Okay. Tapi Austria-Hungary tak kuat masuk. Jadi dengan mudahnya tentera Rusia dapat kalahkan Austria-Hungary. Okay. Dan dalam masa yang sama juga, Austria-Hungary agak bergelut untuk lawan dengan tentera negara Serbia pada waktu tersebut. Okey, berbalik kepada peperangan di Perancis, okey, yang mana Jerman masih lagi sukar nak tembus pertahanan Perancis dan British di luar Paris. Okey, mereka akhirnya decide untuk gali parit. Okey, gali parit sepanjang-panjang daripada Switzerland sampai ke arah Lautan Utara. Okey, dan British dan Perancis pun decide untuk buat perkara yang sama, gali parit yang sangat panjang. Okey, ini telah membawa kepada fasa baru, okey, dalam Perang Dunia Pertama, kita panggil trench warfare, okey, ataupun peperangan parit masa ni. Okey, aku akan sembang lagi cerita pasal trench warfare ni dalam video yang lain. So basically ini adalah bagaimana bermulanya Perang Dunia yang Pertama. Kita akan sembang lagi pasal Perang Dunia Pertama di episod yang lain. Okey, tu je. Jumpa lagi. Bye.